Ish, awak nak berniaga susahlah. Gambus! Hai. Sold out. Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya, mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok banyak baju ni bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik bang. Sila. Abang, lama dah saya tadi nak tukar baju lama saya ni bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Ni boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Awak nak berniaga susahlah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Encik. Okey, para penonton, dalam tak sedar kita telah masuk bulan Safar. Tapi kita nak teruskan istiqamah bulan Muharram itu masuk dalam bulan Safar ni. Jadi kita nak meraihkan bulan Safar dengan sedekah. Jadi di studio saya bersama PU Hafiz selaku Duta Masjid Al-Muqarrabin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz. Saya sebut tadi pasal bulan Muharram kan. Dulu ada tanggapan Safar. Arab Jahiliah kan Safar ni bulan sial lah, bulan celaka, turun bala sebagainya kan. Macam mana kita nak tangkis persepsi itu supaya kita dapat ialah tangkis dengan amalan-amalan yang berterusan daripada Muharram sampai ke Safar ni. Baik, terima kasih Pak Dadi dan tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Imam An-Nawawi menyebutkan yang mana orang-orang Arab Jahiliyah mereka mempercayai bahawa bulan Safar ni bulan kesialan. Yang mana terdapatnya di perut-perut manusia zaman Jahiliyah adanya ulat dan ular yang akan memakan diri manusia ketika itu. Jadi mereka terpaksa melakukan benda-benda tahyul karut marut untuk menghilangkan perkara-perkara tersebut. Dan ini bertepatan Nabi SAW memberi tegahan dengan jelas. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, la adwa wala safar wala hula. Tidak ada penyebaran penyakit secara tabi'i dan tidak ada kesialan, kecelakaan di bulan Safar dan tidak ada hul, iaitulah syaitan yang menyerupai pelbagai bentuk untuk menyesatkan manusia. Poin kita di sini adalah wala safar. Tidak ada kecelakaan di bulan Safar itu. Sebab orang Jahiliah ni dia dah zaman berzaman dah. Jadi kebiasaan dia bulan Safar ni bulan kecelakaan. Dan hari ni dia masuk ke zaman orang Melayu kita. Kalau nak kahwin tak boleh bulan Safar. Nikah bulan Safar bercerai. Padahal tak ada pula itu yang menjadi kunci ataupun kayu ukurnya. Sama sekali tidak. Bahkan di bulan Safar orang Melayu kita ni ada mandi Safar untuk menolak kecelakaan. Jadi kepercayaan seperti ini kata Imam Anu, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menegah sama sekali dan jumhur ulama tak ada yang tak sepakat. Menolak, tidak ada mengatakan bulan ini membawa kesialan dan itu bukan dalam Islam. Setengah-setengah bangsa atau agama mungkin mereka tidak boleh percaya pada nombor-nombor tertentu membawa kecelakaan atau bulan-bulan tertentu, tahun tertentu. Islam tidak begitu. Allah jadikan 12 syarak kesemuanya keberkatan. Jadi ambil peluang. Hari ini hari pertama Safar. Kita puasa pula hari Isnin hari ini penuh dengan keberkatan. Nabi dilahirkan Isnin dan Nabi berpuasa Isnin. Kita pun puasa dengan banyakkan amal soleh untuk menolak perkara-perkara kefahaman tahyul mahyul ni di bulan Safar. Jadi banyakkanlah sedekah insya-Allah. Nak cakap tentang sedekah ni, kita nak tengok tentang progres juga Masjid Al-Muqarrabin yang selama ni penonton kita pun dok menyumbang, berinfak dan sebagainya kan. Apa latest tentang ataupun progres
Masjid Al-Muqarrabin ini sekarang? Alhamdulillah, terima kasih Pak Dardi. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya nak ucap jazakumullah khairal jazak. Terima kasih. Walaupun saya mungkin tidak pernah bertemu dengan tuan-puan, tapi jauh dalam lubuk sanubari hati saya, ingin saya sama-sama menyentuh kehidupan tuan-tuan dengan sama-sama kita berinfak di pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Tuan-puan, masjid ini terletak di laluan utama orang musafir. Nak pergi ke Cameron Island, nak balik ke Pandai Timur, nak balik KL, itu antara laluan. Dan kereta lori tak berhenti dari situ. Dan di situ penduduk dah makin ramai, dan masjid 5 km boleh tengok ini adalah gambaran masjid terkini yang dah dicat, kubah pun hampir siap, dan alhamdulillah kita dapat kutip sepanjang setahun ini 2.5 juta, jazakumullah khairal jazak tuan-puan. Tapi tak cukup, kita masih memerlukan lagi. Siapa lagi yang nak kena tolong? Iaitulah para penonton TV Al-Hijrah. Total kita perlukan 6 juta, maknanya kita perlukan lagi akhir 3.5 juta saja untuk melengkapkan ruang solat di dalam, iaitulah memuatkan 700 orang, termasuklah kita sebut dengan apa ni, ruang musafir, tempat orang rehat, tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, bilik untuk urusan jenazah, dan ianya adalah tempat laluan utama yang kita dapat dengan ramai orang. Jadi ambil gambar tuan-puan, pergi terus ke laman web kita www.masjidalmuqarrabin.com. Yang penting kita sedekah. Sebab apa, Ardi? Sebab di zaman Nabi SAW ketika peperangan Tabuk, harta tak ada, tak cukup duit nak pergi berperang. Nabi tanya, siapa yang boleh infak ni? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang, bawa separuh harta, diambil Nabi SAW, ni bawa berperang. Kan separuh harta tuan-puan, kita RM1 pun kedekut tai hidung masin. Nabi tanya, ada tak kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Ada, aku tinggalkan separuh lagi ya Rasulullah. Okeylah. Kan ada tinggal untuk keluarga. Sayyidina Abu Bakar pula datang, bawa semua harta dia. Banyaknya kan? Banyak semua tuan-puan. Tak tinggal pun kat rumah tu. Bank kalau ada bank tak ada habis tinggal lah. Nabi tanya, ada tak kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Ada ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah wa Rasul. Allahu Akbar. Yang ditinggal Allah dan Rasul saja. Habis semua hartanya. Sayyidina Uthman yang kaya raya tak berhenti berikan 1,000 dinar dengan 300 ekor unta. Bahkan ada juga yang mensedekahkan sedikit beberapa buah kilo tamar, setengah kilo tamar. Orang munafik ejek, apa ni sedekah sikit sangat? Yang Osman pula, apa Osman kau ni berlagak sangat sedekah? Tuan-puan, biarkan orang munafik. Kita ni mana yang kita mampu tuan-puan, infakkanlah harta kita. Mudah-mudahan amal jariah pembinaan masjid yang masih kekal ini, orang semayang selagi itulah amalan pahala kita dapat, insya-Allah. Amin, insya-Allah, insya-Allah. Gerun dengar kan? Alhamdulillah. Kesanggupan orang sedekah zaman dulu dahsyat. Ustaz, kata-kata akhir, teruskan memohon agar penonton kita dapat menyumbang. Alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, akhir daripada saya, ingatlah sebelum kita nak kembali ke rahmatullah, dalam banyak-banyak amalan kita nak minta satu amalan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku, aku nak buat satu amalan akhir ya Allah. Tuan-puan, kita tak cakap nak baca Quran, kita nak solat, kita nak pergi haji Mekah Madinah. Tak, kita nak buat satu lagi last. Ya Allah, aku nak buat last amalan fa saddaqa wa aku minas solihin. Aku nak sedekah ya Allah. Tuan-puan, jangan ketika itu kita berkata, kerana waktu kita tak dapat nak menginfakkan harta kita, kesemuanya kita perlu lakukan sekarang. Sebab sekarang kita masih boleh memilih sama ada selamatnya kita di alam kubur, sama ada selamatnya kita di alam mahsyar nanti, masuk ke syurga. Sebab dalam banyak-banyak pintu syurga, ada satu pintu yang kita mampu untuk masuk, iaitulah babus sadaqah, pintu sedekah untuk tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga melalui pintu babus sadaqah. InsyaAllah. Terima kasih Fi Hafiz atas perkongsian. Tertera di kaca TV anda cara untuk menyumbang, nombor akaun, laman web dan sebagainya. Anda boleh terus menyumbang untuk pembinaan Masjid Al-Muqarrabin. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali semula selepas ini dalam Assalamualaikum. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka.